Sudah, lahan lagi. Lahan lagi. Lahan lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والمشايخين ولولينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita di majlis muzakarah kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-98 dan kita telah sampai pada bab yang ke-31 berkenaan dengan jenazah, iaitu babun nahyi an sabbil amwat, berkenaan dengan larangan sabbil al-amwat, iaitu mencela ataupun memaki orang yang telah meninggal dunia. Baik, dalam ini Imam Nawawi mendatangkan hanya dua hadis berkenaan dengan tajuk tersebut. Baik, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kamu mencela, memaki orang yang telah meninggal dunia. Larangan tersebut berbentuk an-nahyu lit-tahrim. Larangannya asal dia adalah larangan yang untuk haram. Larangan haram untuk mencela orang yang telah meninggal dunia. Ini
secara umumnya. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kerana sesungguhnya mereka, yakni orang yang telah meninggal dunia tersebut, afdau, yakni wasalu, mereka telah selamat ataupun mereka telah selesai urusan mereka di dunia. Mereka telah selesai melakukan segala yang telah diperintahkan terhadap mereka. Itu dalil bagi mereka yang berpegang larangan secara mutlak mencela orang yang telah meninggal dunia. Baik. Qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Tirmizi bi isnadin dha'if. Cuma hadis ni larangan tersebut, an-nahyu tahrim tersebut, dia hadis yang kita baca tadi, la tasubul amwat tu, dia adalah umum, hadis yang untuk umum, larangan. Cuma dia ada maksus, dia ada takhsis dia, pengecualian dia, berdasarkan daripada hadis yang kita baca sebelum bab yang sebelum ni, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan dengan apabila satu jenazah melalui, para sahabat memuji, kemudian baginda Nabi SAW mengatakan wajabat, kemudian lalu lagi satu jenazah, kemudian para sahabat berkata yang tidak elok kepada jenazah tersebut, kemudian baginda Nabi SAW bersabda wajabat. Itu menunjukkan bahawasanya ada pengecualian dia di situ. Kita akan tengok perbahasan yang akan didatangkan oleh Imam Nawawi, apakah yang dibenarkan, jenazah orang yang meninggal dunia yang manakah yang telah boleh dibenarkan untuk kita untuk dikatakan ataupun mencela mayat tersebut. Imam Nawawi akan datang pada penghujung bab ini insya-Allah. Baik. Qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Tirmizi bi isnadin dha'if. Dha'afahu at-Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uzkuru ma'asina mautakum wa kuffu an masawiihim. Ibnu Nawawi telah meriwayatkan daripada yang sambung sanadnya dengan Sunan Abi Daud dengan Sunan Tirmizi bi isnadin dhaif. Cuma hadis ni sanadnya dhaif, iaitu didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ini sebutlah, pujilah ataupun sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia di kalangan kamu. Uzkuru tersebut al-amru lin-nadbi, iaitu perintah tersebut berbentuk secara an-nadbu, iaitu secara bukannya wajib, cuma disunatkan untuk kita memuji kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Waqufu an masawiihim, dan janganlah kamu menyebut keburukan mereka. Adapun kufu tersebut an-nahyu litahrim, secara umumnya adalah berbentuk larangan yang berbentuk haram untuk kita menyebut-nyebut keburukan mereka yang telah meninggal dunia. Baik. Itu secara sepintas lalu berkenaan dengan hadis-hadis tersebut. Baik. Kata Hujjatul Islam, yakni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mengatakan bahawasanya ghibatul mayit asyaddu minal hayy, iaitu mengutuk, iaitu menyebut atau mencela orang yang telah meninggal dunia tersebut asyaddu min ghibatil hayy, lebih teruk, lebih dahsyat daripada mengutuk, mencela orang yang masih hidup. Sebab apa? Sebab orang yang masih hidup tu kita boleh minta maaf lagi. Adapun orang yang telah meninggal dunia itu sudah kita tak boleh lah. Itu kita nak minta maaf pun di hari akhirat kelak. Itu lebih berat, kata Imam Al-Ghazali lagi. Bahkan kata sebahagian para ulama, jika sekiranya seseorang yang bertanggungjawab memandikan, menguruskan jenazah, apabila dia melihat
petanda-petanda yang baik. Contoh dia tengok muka orang yang meninggal dunia tersebut tersenyum, berseri-seri, pengurusan jenazah dia mudah, maka disunatkan bagi dia, orang yang menguruskan jenazah tersebut, untuk menceritakan apa yang dia tengok. Ini daripada kebaikan si mati tersebut. Sebaliknya, kalau dia tengok sesuatu yang tidak elok daripada jenazah tersebut, dia diharamkan untuk menceritakan. Dia kena simpan untuk diri dia sendiri. Itu kata para ulama. Baik, qultu qala al-ulama yahrumu sabbul mayyit al-muslim alladhi laysa mu'linan bi fisqihi. Kata Imam An-Nawawi, beliau menakalkan kata para ulama, yahrumu sabbul mayyit al-muslim, diharamkan untuk mencela mereka yang telah berdunia di kalangan orang Islam, alladhi laysa mu'linan bi fisqihi, yang mana dia tidak melakukan kefasikan secara mu'linan, secara terang-terang. Fasik ni maksud dia orang yang melakukan dosa besar secara terang-terang, ataupun dia berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Itu dia masukkan dengan fasik. Kalau orang tersebut, kalau dia melakukan dosa-dosa kecil secara terang-terang ataupun dosa besar, maka dibolehkan untuk menyebut keburukannya. Tapi sebaliknya, kalau dia orang Muslim yang biasa, yang tak melakukan dosa sebagainya, tak melakukan kezaliman, maka diharamkan untuk mencela dia. Wa ammal kafir wal mu'lin bi fisqihi minal muslimin fa fihi khilaf lis salaf. Adapun orang kafir yang mu'lin bi fisqihi minal muslimin, adapun orang kafir dan juga orang yang melakukan dosa kecil dan juga dosa besar secara terang-terang, fa fihi khilaf lis salaf. Pada masalah tersebut, para ulama salaf berbeza pendapat. Waja'at fihi nususun mutaqabilah, dan ada dalil, ada nas-nas yang bertentangan tentang masalah tersebut. Wa hasiluhu annahu sabata fi an-nahyi an sabil amwat ma dzakarnahu fi hadzal bab. Iaitu kata Imam An-Nawawi, wa hasiluhu annahu sabata fi an-nahyi, itu sabit tentang larangan untuk mencela orang yang telah meninggal dunia secara mutlak, secara umumnya. Ma dzakarnahu fi hadzal bab, sebenarnya yang telah disebutkan berdasarkan kepada dua hadis yang didatang oleh Imam An-Nawawi tersebut. Itu secara umumnya. Orang larangan tersebut berbentuk secara umum. Waja'a fi tarkhis fi sabil ashrar asya'u katsirah. Adapun pengecualian tarkhis fi sabil ashrar, dalam mencela orang yang jahat-jahat ni, daripada orang kafir ni, secara umumnya tak ada masalah. Adapun orang Islam yang melakukan dosa kecil, melakukan maksiat dan sebagainya, itu ada pengecualiannya. Minha ma qassahu Allah Ta'ala alaina fi kitabihil aziz wa amarna bi tilawatihi wa isya'ati qira'atihi. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan pengecualiannya, antara contoh pengecualian dalam masalah tersebut. Di antaranya ma qassahu Allah Ta'ala, seperti mana yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fi kitabihil aziz, wa amarna bi tilawatihi, dan Allah Ta'ala perintahkan untuk kita membacanya, wa isya'ati qira'atihi, dan menyebarkan tentang apa yang kita baca tersebut. Itu dengan tujuan untuk memberi peringatan supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran tentang kejahatan ataupun bangsa kaum yang terdahulu yang melakukan dosa dan sebagainya. Wa minha ahaditsu katsiratun fi sahih kal hadis alladhi dzakara fihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Amr ibn Luhay. Kemudian daripada hadis, banyak hadis daripada hadis yang sahih yang menceritakan tentang
keburukan, kejahatan ataupun azab yang dilakukan oleh orang mereka yang melakukan dosa. Kal hadis alladhi dzakara fihi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Luhay, seperti mana hadis yang menceritakan bahawasanya tentang Amr ibn Luhay, iaitu hadisnya cuma Imam Nawawi tak datangkan hadis tersebut. Hadis tersebut menceritakan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Luhay ni, dia menyeret ataupun membawa perut dia, perut dia terkeluar, dia membawa perut dia tersebut di dalam neraka. Itu sebab apa? Sebab dia adalah orang yang pertama yang melakukan yang bernazar untuk menyerahkan ataupun bernazar menyerahkan binatang kepada berhala. Itu dia punya dia punya azab dia di dalam neraka. Itu contoh menunjukkan bahawasanya Nabi menyebut mencela Amr bin Luhay tersebut. Wa qissati Abi Righal alladhi kana yasriqul hajj bi mihjanihi, dan juga kisah Abi Righal. Abi Righal ni dia dia kaum, kalau tak salah saya kaum Samud, dalam masa Nabi Saleh, kalau tak salah saya. Abi Righal alladhi kana yasriqul hajj bi mihjanihi, iaitu dia yang selalu mencuri ataupun merompak gerombolan haji yang dalam perjalanan menuju untuk melakukan haji. Wa qissati Ibni Jud'an wa ghairihim, dan juga kisah Ibni Jud'an. Ibni Jud'an ni ada dalam hadis, diriwayatkan dalam hadis Ibni Jud'an. Ibni Jud'an ni dia adalah anak saudara kepada Abi Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama dia Abdullah. Ibni Jud'an ni dia tak masuk Islam, cuma dia seorang yang baik. Dia melakukan silaturahim, dia memberi makan dan sebagainya, dia melakukan perkara yang baik. Cuma dia dalam keadaan jahiliah, dia tak masuk Islam. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an ni semasa dia di zaman jahiliah, dia menyambung silaturahim, wa yut'imul miskin, dan memberi makan kepada orang miskin. Fahadzaka nafi'uhu, adakah semua perbuatan tersebut memberi manfaat kepada dia? Itu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidatina Aisyah dia ada hubungan juga, dia ada bau bacang jugalah dengan Ibnu Jud'an ni. Sebab Sayyidatina Aisyah ni adalah cucu kepada Abu Quhafah, kan? Sebab tu dia tanya, adakah semua perbuatan baik dia tersebut memberi manfaat kepada dia? Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, la yanfa'uhu, semua perbuatan tersebut tidak memberi manfaat kepada dia. Sebab innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Sebab dia, maksud dia di sini, dia tidak masuk Islam, dia tak memeluk Islam. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, para ulama sepakat mengatakan bahawasanya orang kafir tidak memberi manfaat kepada amalan mereka, tidak memberi manfaat kepada mereka, iaitu di hari akhirat kelak. Mereka buatlah sebanyak mana kebaikan pun mereka tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Sebab, dan juga tidak mendapat pahala atas apa yang dilakukan mereka. Sebab mereka meninggal ataupun mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-hadis as-sahih alladhi qaddamnahu lamma marrat jinazatun fa asnaw 'alayha syarran. Dan di antara hadis sahih seperti mana kita baca pada majlis yang sebelum ni, iaitu bagaimana marrat jinazatun, lalu satu jenazah, fa asnaw 'alayha syarran, para sahabat mengatakan berkata yang tidak elok kepada jenazah tersebut.
falam yunkir alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada pada waktu tersebut tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Bal qala wajabat, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wajabat, ini selayak dia untuk dia masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Jenazah tersebut dia adalah seorang yang kafir ataupun munafik dan yang seumpama dengannya. Nah, itu dalil daripada hadis berkenaan dengan keharusan untuk mencela mayat. Itu dengan qaid dia, dengan pengecualian dia. واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم. Para ulama khilaf dalam nusus ataupun dalil-dalil yang disebutkan tadi kepada beberapa pendapat. Asahhuha wa azharuha, pendapat yang paling sahih iaitu anna amwatal kufar yajuzu dzikru masawiihim, iaitu orang kafir yang meninggal dunia, yang mati, yajuzu dzikru masawiihim, harus untuk menyebut tentang keburukan mereka. Harus, ini sepakat itu pendapat yang paling sahih, mengatakan bahawasanya harus untuk mencela, menyebut keburukan orang yang kafir. Wa amma amwatul muslimin al-mu'linin bi fisqin aw bid'atin aw nahwiha. Adapun orang yang meninggal dunia di kalangan orang Islam yang mu'linin bi fisqin, yang jelas-jelas, yang terang-terang melakukan fasik, melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, au bid'atin au nahwiha au nahwihima, ataupun yang melakukan bid'ah. Bid'ah di sini bukan bid'ah yang maksud bid'ah hasanah. Bid'ah yang di sini, yang maksudkan di sini adalah bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, yang tidak asal, yang tidak ada asal dalam syarak. Seperti mana dia bid'ah dia melakukan solat subuh 1 rakaat. Itu bid'ah yang dicela, yang dilarang. Ataupun bid'ah yang secara kaedah dia tidak ada dalil, tidak ada syarak, tidak ada dalam nas syarak. Au nahwihima, ataupun selain seumpama dengannya. Fa yajuzu dzikruhum bidzalik, maka diharuskan untuk menyebut keburukan mereka ataupun mencela mereka. Bidzalik idza kana fihi maslahatun, kecuali dengan ada maslahah dia, li hajatin ilaihi litahdzir min halihim, untuk kita tahzir, memberi peringatan kepada orang ramai daripada keadaan hal ehwal keadaan mereka, memperingatkan supaya berwaspada dengan daripada melakukan perbuatan tersebut. Wa tanfir min qabul ma qaluhu, dan juga menghindarkan ataupun menjauhkan orang ramai daripada menerima apa yang min qabul ma qaluhu, apa yang diperkatakan oleh mereka. Ini orang yang telah meninggal dunia tersebut, yang melakukan kefasikan, bid'ah dan sebagainya. Wal iqtida' bihim fi ma fa'aluhu, dan supaya melarang, mencegah orang ramai daripada mengikuti, mencontohi mereka daripada apa yang mereka telah lakukan. Itu dengan tujuan tersebut, supaya tidak mengikuti, atau supaya orang ramai tidak mencontohi, mengikuti, menerima apa yang mereka perkatakan. Wa in lam takun hajah lam yajuz, adapun kalau tidak ada hajat, tak ada keperluan pun untuk menceritakan, lam yajuz, maka tidak dibolehkan untuk menceritakan keburukan mereka. Wa ala hadha tafsil tunazzalu nusus, dia dalam masalah ni dia ada tafsir dia dan ada nas-nas dia. Wa qad ajma'a al-ulama ala jarh al-majruh min ar-ruwah, dan juga para ulama sepakat mengatakan bahawasanya dibenarkan ala jarh al-majruh, iaitu dalam ulum hadis, dalam ilmu hadis, dia ada satu bab, satu ilmu, iaitu berkenaan dengan jarh wa ta'dil. Al-jarh ni maksud kita menyebut tentang keburukan
keburukan perawi yang tertentu, sebab dengan tujuan untuk sebagai peringatan supaya mengatakan hadis ni sahih disebabkan apa, sebab perawi tersebut baik, ataupun kalau hadis tersebut dia mungkar ataupun sebagainya disebabkan perawi tersebut dia lupa, dia ada penyakit lupa dan sebagainya. Itu dengan tujuan tersebut, minar ruah, daripada perawi. Tak kira lah sama ada perawi tersebut masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, sebab nak menjaga status hadis tersebut. Itu dalil beberapa hujah berkenaan dengan kebenaran ataupun dibolehkan untuk menyebut keburukan si mati ataupun yang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Okey, selesai daripada berkenaan dengan larangan mencela si mati. Babu ma yaquluhu zairul qubur. Bab berkenaan dengan apa yang diucapkan, apa yang dibacakan oleh orang yang menziarahi kubur. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon diperbetulkan. Kalau ada salah kata sampul lisan, ada apa tersasul bahasa dan sebagainya, mohon diperbetulkan. InsyaAllah kita akhiri dengan salawat pada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salat ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya mohon maaf, hari ini ada iklan sikit daripada anak saya. Saya mohon maaf kalau ada salah. InsyaAllah kita akan bertemu esok. Mudah-mudahan kita semua di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.